Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang maya yang dihormati sekalian. Saya Puan Hajah Nafisah binti Jusoh daripada IPG Kampus Sultan Abdul Halim ingin menyampaikan dan berkongsi tentang kursus teras dan elektif teras bagi pelajar pengajar Melayu PISMP Ambilan Jun 2021 semester 1 tahun 1 dalam showcase maya Kapasiti Pedagogi Pembelajaran Bermakna KPPB. Pembentangan ini akan terbahagi kepada 4 bahagian iaitu merungkai standard untuk kejelasan guru, kedua merangkai standard untuk kejelasan guru, ketiga backward design, keempat pelan pembelajaran bermakna dan kelima kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Bagi merungkai standard untuk kejelasan guru, kursus yang terlibat adalah secara interdisciplinary, iaitu pada kursus teras dan elektif teras. Kursus teras melibatkan BMMB 3013 sebagai induk, iaitu kursus fonetik dan fonologi bahasa Melayu, BMMB 3023 linguistik terapan bahasa Melayu, PIMK 3183 kurikulum pendidikan Islam, sekolah rendah dan pengajian Jawi, PKES 3023 pendidikan keselamatan, PSVK 3203 perkembangan kreativiti kanak-kanak dan RBTS 3123 pengenalan kepada teknologi elektrik dan elektronik. Untuk ini, kami telah menggunakan model pelaksanaan KPPB. Bagi merungkai standard untuk kejelasan guru, setiap pensyarah akan meneliti dan menilai CLO yang terdapat dalam RMK bagi melihat kepada kesesuaian yang akan dikaitkan dengan dalam KPPB. Tujuan merungkai RMK ialah untuk meneliti CLO yang terdapat dalam kursus bagi mengenal pasti pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan serta melibatkan perkembangan pembelajaran yang dilaksanakan. Hasrat pembelajaran ialah bagaimana kemahiran tersebut dapat dinilai. Kriteria kejayaan dapat membantu pensyarah memastikan aktiviti pembelajaran dapat dijalankan dengan tersusun. Bahagian kedua pembentangan ialah merangkai standard untuk kejelasan guru. Kejelasan ini dapat dilihat dalam pembinaan gambar rajah Bern iaitu kursus BMM 3013 dengan CLO 4 merupakan kursus induk bagi kesemua kursus yang telah dikaitkan iaitu kursus teras BMMB 3023 CLO 4, kursus elektif teras PIMK 3183 dengan CLO 3, kursus PKES 3023 dengan CLO 4, kursus PSVK 3023 dengan CLO 3 dan kursus RBTS 3013 dengan CLO 3. Kesemua kursus ini menggunakan satu the big idea iaitu amalan berhemah negara selamat dengan kursus akhir ataupun projek akhirnya iaitu Google Site. Setiap pensyarah perlu jelas tentang CLO yang terdapat dalam RMK masing-masing. Merungkai dan merangkai CLO merupakan satu proses perancangan pengajaran dan pembelajaran bagi melaksanakan tugasan pelajar. Jadi, di sini dalam merangkai standard, BMMB 3013 fonetik dan fonologi bahasa Melayu menggunakan CLO 4 mengaplikasi sebutan baku dalam kemahiran mendengar dan bertutur melalui persembahan aktiviti secara berkumpulan, manakala BMMB 3023 linguistik terapan bahasa Melayu pada CLO 4 menghubungkan konsep transformasi generatif dengan proses pembentukan dan susunan ayat secara pembentangan kumpulan, manakala kursus elektif teras PIMK 3183 kurikulum pendidikan Islam, sekolah rendah dan pengajian Jawi menggunakan CLO 3 mengaplikasi kaedah penulisan Jawi mengikut sistem ejaan Jawi terkini dan CLO 1 menghurai pengenalan kurikulum,
sejarah perkembangan kurikulum pendidikan Islam zaman awal Islam dan di Indonesia, serta sejarah penulisan Jawi dengan merujuk pelbagai sumber. PKES 3023 Pendidikan Keselamatan dengan CLO 4 merancang satu program kesedaran keselamatan untuk warga sekolah atau masyarakat tempatan. PSBK 3203 Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak dengan CLO 3 mengaplikasikan konsep kreativiti, estetika dan ekspresi visual dalam lukisan kanak-kanak. RBTS 3013 Pengenalan kepada teknologi elektrik dan elektronik dengan CLO 3 menghurai secara lisan dan bertulis aplikasi teknologi elektrik, elektronik dan elektromagnet dalam kehidupan seharian. Semua ini adalah berdasarkan kepada kursus teras iaitu BMMB 3013 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu. Bagi memudahkan merungkai standard, kami telah menggunakan template merungkai standard yang telah disediakan. Bahagian ketiga yang akan dibentangkan ialah backward design. Perkara penting dalam pelaksanaan KPPB ialah backward design, iaitu kita akan membina the big idea dan accession question atau EQ. The big idea bagi pelaksanaan KPPB bagi kursus-kursus yang dikaitkan ini ialah amalan berhemah negara selamat, dan accession question bagi kursus ini ialah BMMB 3013. 1. Mengapakah pentingnya sebutan baku bahasa Melayu dalam penyampaian pengucapan awam? Kedua, bagaimanakah pengucapan awam dapat membantu dalam kesedaran keselamatan? Dan juga akan kursus-kursus lain ialah BMMB 3023. Mengapakah proses transformasi generatif penting dalam sebutan dan intonasi bunyi? PKES 3023, apakah pentingnya aspek keselamatan murid di sekolah dan tindakan guru dalam keselamatan murid? PIMK 3183, mengapakah pentingnya sistem ejaan Jawi diperluaskan? PSBK 3023, mengapakah pentingnya ekspresi visual secara ekspresi lisan dalam lukisan kanak-kanak? Dan RBTS 3013, mengapakah langkah-langkah keselamatan perlu diambil berat semasa menggunakan peralatan elektrik dan aktiviti amali? Eksekusi ini akan menggunakan the big idea iaitu amalan berhemah negara selamat. Dalam pelaksanaan tugasan pelaksanaan berasaskan kepada the big idea, kursus BMMB 3013 akan melaksanakan tugasan berdasarkan idea utama tersebut. Anda dikehendaki melaksanakan satu persembahan sama ada ceramah, pidato, syarahan, debat, forum, bercerita atau lakonan atau gabungan antaranya dengan mengaplikasikan sebutan baku bahasa Melayu. Persembahan ialah secara berkumpulan yang dianggotai seramai 2 atau 3 orang ahli. Setiap ahli kumpulan mestilah melibatkan diri dalam persembahan tersebut. Persembahan kumpulan anda mestilah dimuat naik dalam YouTube dan disertakan pautannya dalam tugasan. Persembahan berdurasi selama 30 minit. Jadi tugasan ini adalah berdasarkan kepada big idea iaitu amalan berhemah negara selamat. Tugasan yang telah dibina berdasarkan kepada kompetensi 6C iaitu karakter, citizenship, collaborations, communication, creativity dan critical thinking. Ini adalah rubrik pemakahan yang dilaksanakan secara holistik bagi tugasan 2 iaitu persembahan kumpulan yang menerapkan elemen 6C dalam tugasan yang akan dilaksanakan oleh pelajar, iaitu karakter, amat berkebolehan membawa diri dalam pelbagai situasi, proaktif, tanggungjawab dan berintegriti terhadap pembelajaran sendiri serta melihat pembelajaran sebagai komponen utama kehidupan. Citizenship, mempunyai kekuatan moral dan integriti dalam bertanggungjawab. Collaboration, amat berkebolehan bekerjasama dalam kumpulan untuk mencapai objektif persembahan. Communication, amat berkemahiran menggunakan pelbagai mod
dan alatan komunikasi untuk menyampaikan mesej serta menunjukkan pemikiran yang koheren. Kreativiti, pelajar melaksanakan idea-idea baharu ke arah memahami idea dengan situasi semasa. Critical thinking, pembinaan ilmu yang bermakna dengan pemikiran kritikal dan melaksanakan tindakan. Seterusnya, bahagian 4 akan membentangkan pelan pembelajaran bermakna. Dalam membina pelan pembelajaran, akan menggunakan prinsip where to. Aktiviti pembelajaran yang berdasarkan kepada prinsip where to ialah W iaitu where, membuat projek mudah galeri ilmu, amalan berhemah negara selamat dalam Google Site. H, who, mendalami ilmu pengucapan awam dari pakar luar. E, equip, menggunakan aplikasi YouTube persembahan yang dilaksanakan dan dimuat naik dalam Google Site. R, rating, penggunaan pelbagai alat digital dalam PDP dan memuat naik tugasan dan Google Site. Galeri ilmu, amalan berhemah negara selamat. Refleksi daripada persembahan, webinar dan penyertaan pertandingan forum. E, evaluate, membuat semakan melalui persembahan kumpulan rakan-rakan. T, tolerate, pelajar menghasilkan persembahan pengucapan awam yang kreatif sesuai dengan situasi masa kini. O, organize, pelajar belajar mengurus projek mudah galeri ilmu, amalan berhemah negara selamat dalam Google Site. Seterusnya, penggunaan model pembelajaran murid iaitu pelajar terlibat dengan secara bermakna dengan mengambil kira suara iaitu dalam agensi sebagai rakan pembelajaran. Pelajar sebagai rakan pembelajaran didasarkan dan dibangunkan kepada 3 komponen model pembelajaran murid iaitu perhubungan pelajar dengan pelajar dalam satu kelas, perhubungan pelajar dengan pelajar berlainan kelas, perhubungan pelajar dengan pakar iaitu dapat meningkatkan perhubungan interpersonal iaitu melalui pelaksanaan webinar. Dan komponen kedua pula ialah belajar cara belajar, pembelajaran berpusatkan pelajar, perbincangan secara kumpulan, memantau pembelajaran kendiri dan mendapat maklumat daripada pensyarah. Komponen ketiga ialah aspirasi, iaitu pelajar dapat mengurus masa mengikut keperluan dan tempoh yang ditetapkan dan melibatkan diri sepenuhnya dalam aktiviti pembelajaran dan juga dapat menyuarakan pendapat. Pelajar dapat mewujudkan keyakinan diri sendiri. Model reka bentuk pembelajaran terbahagi kepada 4 iaitu amalan pedagogi, rakan pembelajaran, pemanfaatan digital. Amalan pedagogi ialah pelajar tidak lagi dianggap sebagai facilitator tetapi sebagai activator. Pendapat pencapaian PDP bukan lagi sekadar memenuhi hasil pembelajaran tetapi dilanjutkan dalam penerapan dan pencapaian 6C. Rakan pembelajaran pula ialah pelajar dapat memerlukan kerjasama daripada rakan pembelajaran lain seperti bapa, pakar dan masyarakat untuk menyokong pelajar mendapatkan ilmu baharu, nasihat ataupun pengalaman yang bermakna. Pemanfaatan kemudahan digital iaitu pelajar dapat mengaplikasi secara percuma internet dan digunakan untuk membangunkan sumber PDP digital. Model reka bentuk pembelajaran iaitu terbahagi kepada 3, engagement, enhancement dan juga extension. Engagement iaitu keterlibatan, perbincangan pelajar secara segera dalam Google Meet, kumpulan WhatsApp dan Telegram. Enhancement iaitu adakan penambahbaikan, melibatkan medium secara dalam talian seperti Jamboard, Padlet, Google Site, Google Meet dan Google Classroom. Seterusnya, extension iaitu perluasan, penggunaan teknologi dengan lebih luas seperti memuat naik bahan-bahan tugasan ke dalam Google Site, galeri ilmu, amalan berhemah negara selamat. Dalam pelaksanaan 3R iaitu rigor, relevance dan relevancy, itu pelajar dapat menggunakan Words, PowerPoint, Excel dalam melaksanakan aktiviti perbincangan menggunakan aplikasi WhatsApp dan Google Meet. Pelajar juga dapat mengupload aplikasi penggunaan Padlet, Jamboard dalam pelaksanaan PDP. Seterusnya, pelajar menggunakan resource digital untuk mencari maklumat.
Pelajar mengadaptasi persembahan pengucapan awam melalui aplikasi YouTube dan dimuat naik ke dalam Google Site. Seterusnya, bahagian 5 ialah kekuatan, kelemahan dan cadangan penambahbaikan. Bagi aspek kekuatan, iaitu pelajar dapat pengalaman baharu dengan membina iklim dan budaya pembelajaran dengan lebih interaktif bersesuaian dengan kehendak semasa. Dan penerokaan alat digital. Pelajar berpengalaman meneroka alat digital sepanjang menyediakan tugasan dan hasil karya dapat dikongsi dengan orang lain melalui Google Site dan YouTube. Seterusnya, kekuatan yang ketiga ialah dapat meningkatkan keyakinan pelajar, iaitu dengan perhubungan dunia luar melalui program-program yang dianjurkan. Selain daripada kekuatan, mestilah ada kelemahan yang dapat dikesan, iaitu pemahaman terhadap KPPB mengambil masa yang agak lama untuk difahami. Kedua, pelajar tidak dapat dibimbing secara bersemuka kerana keadaan pandemik sekarang. Dan seterusnya, gabungan 6 kursus yang dirangkaikan merencamkan proses KPPB. Jadi, cadangan penambahbaikan untuk pelaksanaan KPPB ini ialah dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengadakan jaringan yang lebih luas dalam penganjuran webinar. Seterusnya, mengadakan kursus atau bengkel berkaitan alat-alat digital sebagai persediaan KPPB pada masa akan datang. Itu saja pembentangan. Sekian, terima kasih.